Antara langkah-langkah untuk mencegah pemburuan haram ialah dengan mengetatkan lagi Akta Pemburuan Haram Malaysia. Langkah pencegahan seterusnya ialah dengan memastikan ranger-ranger hutan meninjau dan memantau setiap hutan-hutan yang berada di Malaysia. Langkah pencegahan yang terakhir ialah dengan membuat semua hutan-hutan di Malaysia menjadi hutan simpan agar hidupan yang berada di hutan tersebut terjamin dan terjaga habitat mereka. Sekiranya langkah-langkah pencegahan pemburuan haram tidak dipatuhi, maka berikut merupakan kesan pemburuan haram. Antara kesan pemburuan haram ialah habitat hidupan liar, flora dan fauna terganggu. Kesan pemburuan haiwan haram yang paling terkesan ialah mengganggu hak asasi binatang. Hal ini demikian kerana binatang juga merupakan ciptaan Tuhan dan mereka mempunyai hak untuk terus hidup di muka bumi ini. Pada pandangan saya, pendaraan haiwan ini sering berlaku kerana undang-undang yang sedia ada tidak diperketatkan. Pihak-pihak yang berkenaan hanya memandang remeh terhadap isu ini sehingga menyebabkan masyarakat luar malas untuk membuat aduan dan memilih untuk menutup sebelah mata jika berlakunya pendaraan haiwan di luar sana. Mereka mungkin mempertimbangkan jenayah berkenaan haiwan hanya sebagai satu isu kebajikan haiwan dan bukan hal yang serius seperti jenayah terhadap manusia. Selain itu, tidak lupa juga kepada sifat individu itu sendiri yang mendera haiwan dengan kejam. Hal ini berlaku mungkin disebabkan kurang didikan dan pendedahan hak-hak asasi haiwan dalam masyarakat. Sekian, itu sahaja pandangan saya terhadap soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, Akta Haiwan atau mudah dikenali sebagai Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang termaktub di dalam Akta 722 yang mulai berkuat kuasa pada 1 Julai. Akta ini bertujuan bagi mengatasi penganiayaan terhadap binatang. Kepentingan akta ini diwujudkan supaya masyarakat tidak sewenang-wenangnya memperlakukan binatang dengan cara yang tidak sepatutnya diperlakukan. Bagaimanapun, terdapat juga beberapa kes penganiayaan terhadap haiwan dan pernah dibawa ke mahkamah. Namun, sebahagian kes tersebut diklasifikasikan sebagai kebajikan haiwan dalam Akta Binatang 1953 yang menjurus kepada kekejaman haiwan. Sebagai contoh, haiwan yang dibunuh secara hidup atau kejam, haiwan yang dibakar secara hidup, dan dipukul atau dipijak sehingga mati, seperti yang sedang hangat tersebar di media sosial pada masa kini. Oleh itu, kepentingan akta haiwan ini kepada masyarakat adalah bertujuan supaya masyarakat dapat memberi layanan yang sepatutnya kepada haiwan tersebut dari segi persekitaran tempat tinggal yang baik, minuman dan makanan yang mencukupi, dan terhindar daripada penganiayaan yang tidak sepantasnya diperlakukan oleh binatang tersebut yang dilakukan oleh individu yang tidak bermoral. Sekian sahaja dari saya, terima kasih. Pada pendapat saya, tindakan yang patut dikenakan terhadap manusia yang mendera haiwan adalah dengan mengenakan mereka tindakan yang sama rata dengan manusia yang mendera manusia. Ini adalah kerana haiwan juga mempunyai perasaan dan mereka mempunyai hak untuk dilindungi. Bukan itu sahaja, mereka juga patut diberikan counseling agar mereka tahu bahwa perkara yang mereka lakukan yaitu mendera haiwan adalah perkara yang salah. Untuk menjaga hak asasi hewan selain daripada melalui akta yang telah digubal,
Bagi saya, cukup dengan menjaga tingkah laku atau memperbaiki cara berpikir untuk tidak menyakiti hewan. Contohnya kucing. Tulang ikan bukanlah makanan kegemaran hewan tersebut. Tulang ikan ini hanya akan menyebabkan kucing tercekik dan menyakitinya, lalu boleh membawa kepada kematian. Oleh itu, berhenti daripada berpikir bahwa tulang ikan adalah makanan kucing. Sekian pandangan saya terhadap soalan ini. Terima kasih. Hashtag, Hashtag we care, we love.